Assalamualaikum, selamat sejahtera dan hai semua, anda bersama saya Fatin Soya Cincau dalam sorotan berita mingguan. Antara berita yang akan dikongsikan dalam video minggu ini ialah apa tindakan TNB untuk benarkan operasi perlombongan Bitcoin berjalan secara sah. Apa naik taraf pasca bayar expat? Kenapa laporan kelajuan internet jendela tak sama dengan laporan yang dikongsikan Ookla, dan banyak lagi berita lain yang akan dikongsikan. Sebelum tu saya nak jawab dulu satu soalan dari video episod minggu lepas, iaitu dari Osta. Dia tulis, teruk Malaysia ni dah kata line selalu slow, tapi itulah kat bandar memang laju, kat luar bandar dengan kampung slow. Hai Osta, betul tu, ada sesetengah kawasan luar bandar memang susah nak dapat rangkaian internet. Kadang-kadang nak dapat 4G pun susah. Apatah lagi nak capai 5G. Betul tak? Awak rasa bila semua kawasan akan dapat liputan 4G? Operasi perlombongan Bitcoin secara haram semakin berleluasa. Ia akibatkan TNB kerugian berbilion ringgit disebabkan adanya kecurian elektrik. Jadi, TNB sedang cari cara untuk benarkan operasi ini berjalan secara sah dengan memperkenakan tarif khas. Menurut Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Baharin Din, cadangan kadar tarif khas untuk melombong Bitcoin telah dirangka. Ia juga telah dimajukan kepada Suruhanjaya Tenaga Malaysia untuk mendapat kelulusan. Aktiviti melombong Bitcoin yang dijalankan secara haram boleh datangkan risiko besar kepada premis dan orang lain di sekitar. Sebab biasanya orang yang curi elektrik untuk mesin melombong Bitcoin guna kelengkapan elektrik yang tak dapat perakuan. Jadi, ia boleh akibatkan kebakaran. Aktiviti ini juga boleh menyebabkan gangguan bekalan elektrik di kawasan sekitarnya. Anda rasa bila ada tarif khas, takkan ada lagi ke kes kecurian elektrik untuk aktiviti ni? Realme umumkan dua ahli terbaru siri Realme 9 Pro mereka, iaitu Realme 9 Pro Plus 5G dan Realme 9 Pro 5G. Di skrin sekarang adalah harga jualan semua varian telefon ini dalam pasaran Malaysia. Untuk Realme 9 Pro Plus 5G storan RM256 ada harga promo RM1,399 bila anda dapatkannya melalui Lazada pada 8 Mac 2022. Untuk varian 128GB tiada harga promo diberi dan hari pertama jualan adalah pada 31 Mac 2022. Bagi Realme 9 Pro 5G, varian 6GB dan 128GB storan ada harga promo iaitu RM949 bila anda beli di hari pertama jualannya iaitu pada 15 Mac 2022 melalui Lazada. Kemudian, varian RAM 8GB dan 128GB storan juga ada harga promo iaitu RM1,099 bila anda dapatkannya melalui Lazada pada 8 Mac 2022. Realme 9 Pro Plus 5G diperkasa chip MediaTek Dimensity 920 5G. Ia dilengkapi panel paparan 6.4 inci AMOLED FHD Plus dengan kadar segar semula 90Hz. Bateri berkapasiti 4500 mAh dengan pengecasan pantas SuperDart 60W. Ia ada 3 kamera belakang. Kamera utamanya menggunakan sensor IMX766 50MP, 8MP ultra lebar dan 2MP makro. Kamera selfie 16MP. Realme 9 Pro 5G pula diperkasa chip Snapdragon 695 5G. Ia ada paparan 120Hz sebesar 6.6 inci dengan resolusi FHD+. Kamera sensor 64MP boleh ditemukan pada telefon ini bersama-sama kamera 8MP ultra lebar dan 2MP makro. Kamera selfie pula 16MP. Bateri dengan kapasiti 5000 mAh bersama pengecasan pantas Dart Charge 33W. Model ni nampak macam saingan kepada siri Redmi Note 11. Note 11 Pro 5G ada chip Snapdragon 695 sama dengan Realme 9 Pro 5G. Bateri pun sama, cuma sensor kamera Redmi Note 11 lebih tinggi iaitu 108MP. Harga pula Redmi Note 11 Pro 5G lagi murah. Anda rasa selain dari corak telefon yang cantik, apa lagi kelebihan dua ahli baru siri Realme 9 Pro ni? Sebab nampak spesifikasi dia biasa je, baik dapatkan Redmi Note 11. Macam-macam yang sedang berlaku dalam konflik Ukraine-Rusia. Tapi yang paling mencuri tumpuan sekarang adalah tentang kapal terbang terbesar di bumi ini. Menurut Twitter rasmi negara Ukraine, Antonov Mriya AN-225 dilaporkan telah musnah akibat satu serangan tentera Rusia ke atas salah satu lapangan terbang di Ukraine. Merujuk kembali kepada tweet yang diutuskan, tidaklah mustahil untuk negara itu bina sebuah lagi kapal terbang yang sama. Sebab memang ada satu lagi rangka AN-225 yang tidak siap dibina di dalam negara Ukraine. Kapal terbang ni pernah singgah ke Malaysia masa mereka dalam perjalanan menghantar komponen jana kuasa seberat 130 tan ke Perth, Australia. Anda pernah nampak tak? Poco umumkan Poco X4 Pro 5G dan Poco M4 Pro untuk pasaran Malaysia. Poco X4 Pro 5G boleh didapati secara eksklusif di Shopee pada harga seperti di skrin sekarang. Poco M4 Pro boleh didapati secara eksklusif di Lazada pada harga seperti berikut.
Poco X4 Pro 5G secara asasnya adalah Redmi Note 11 Pro 5G. Mereka ada spesifikasi yang hampir serupa. Telefon ini diperkasa chip Snapdragon 695 5G. Ia memiliki panel 6.67 inci AMOLED beresolusi FHD+ dengan kadar segar semula sehingga 120Hz. Kamera depan 16 megapiksel. Bahagian belakang ada 3 buah kamera. Kamera utama 108 megapiksel, kamera ultra lebar 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Bateri berkapasiti 5000 mAh. Ia boleh dicas pantas menggunakan blok pengecas 67W. Poco M4 Pro diperkasa chip MediaTek Helio G96, bateri 5000 mAh dengan blok pengecas 33W. Ia menggunakan panel AMOLED FHD+ sebesar 6.43 inci. Kadar segar semula mencapai 90Hz. Kamera selfie 16 megapiksel. Bahagian belakang telefon ini ada 3 kamera dengan kamera utama 64 megapiksel, kamera ultra lebar 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Menurut laporan terkini jendela oleh SKMM, kelajuan internet di Malaysia telah mencapai sasaran iaitu purata 35 megabit per second pada hujung tahun 2021. Apabila jendela diperkenalkan dahulu, beberapa sasaran utama telah diletakkan untuk dicapai pada hujung tahun 2022. Antaranya, meningkatkan purata kelajuan internet mudah alih dari 25 megabit per second kepada 35 megabit per second serta tingkatkan liputan 4G dari 91.8% kepada 96.9%. Berdasarkan laporan terbaru, purata kelajuan internet mudah alih di Malaysia meningkat kepada 37.30 megabit per second dan SKMM mengatakan data diambil daripada Ookla Global Speed Test Index. Tapi, jika dirujuk terus kepada laporan Ookla, Malaysia dicatat memiliki kelajuan purata 26.91 megabit per second pada Januari 2022 dengan kedudukan ke-65 di peringkat antarabangsa. Ini kelihatan pelik sebab SKMM sebut nilai yang berbeza. Ia kerana Ookla telah mengubah data mereka daripada menggunakan purata kepada median. Manakala di pihak SKMM, mereka mahu terus guna purata supaya laporan kekal konsisten dengan sebelum ini. OpenSignal pula melaporkan bahawa kelajuan internet di Malaysia jauh lebih rendah iaitu 13.5 megabit per second pada suku keempat 2021. Anda rasa kenapa SKMM nak terus guna purata untuk dapatkan laporan yang konsisten? Walhal, internet di Malaysia ada pada kelajuan yang rendah. Celcom telah gantikan pelan pasca bayar Xpack SP Lite kepada nama baru dengan lebih banyak data diberikan bermula 1 Mac 2022. PAS M dan PAS L di XP Lite kini ditukar kepada plan Xpack Postpaid 40 dan Xpack Postpaid 60. Bagi plan Xpack Postpaid 40, ia berharga RM40 sebulan dan diberikan 10GB data kelajuan tanpa had serta data untuk YouTube, Facebook dan Instagram tanpa had dengan kelajuan disekat ke 3 megabit per second. Untuk plan Xpack Postpaid 60, ia berharga RM60 sebulan. Data kelajuan tanpa had sebanyak 20GB disediakan bersama data YouTube, Facebook dan Instagram tanpa had. Kelajuan disekat ke 6 megabit per second. Tapi, pengguna harus sedar tentang had penggunaan saksama FUP untuk penggunaan data tanpa had. FUP peringkat pertama adalah sebanyak 150GB. Apabila dicapai kelajuan akan disekat 1.5 megabit per second. Lepas tu, pengguna ada kuota lagi 100GB dengan kelajuan 1.5 megabit per second sebelum FUP peringkat kedua dikenakan. Selepas FUP kedua, kelajuan disekat kepada 512 kilobyte per second sahaja. Kepada pengguna pasca bayar Xpack XP Lite, jika anda berminat untuk tukar ke pelan baru ini, anda boleh lakukannya di laman web Celcom eStore. Bagi pengguna dari talian lain yang mahu bertukar ke Xpack, anda akan diberikan rebat RM30. Tapi anda okey tak dengan FUP yang disediakan ni? Digi kemas kini penawaran pelan pasca bayar untuk keluarga. Di bawah pakej Digi Family Unlimited Bundle, pelanggan akan terima 3 talian prabayar dengan kuota internet dan suara tanpa had pada komitmen RM200 sebulan. Kalau anda miliki ahli keluarga yang ramai sehingga 4 talian tambahan boleh dimasukkan pada kadar RM45 sebulan. Kemudian dengan tambahan RM100 sebulan, mereka boleh tambah internet jalur lebar 300 megabit per second. Harga langganan itu lebih murah sebanyak RM50 sekiranya anda langgan secara berasingan. Kelajuan lebih rendah turut ditawarkan iaitu RM75 untuk kelajuan 50 megabit per second. Dalam pada itu, Digi juga melaporkan yang mereka telah mengemas kini 3 penawaran pelan internet prabayar Next mereka. Pelan yang terlibat adalah Next 15, Next 30 dan Next 35. Bermula dengan yang termurah pada RM15 sebulan, anda beroleh 6GB kuota internet dengan kuota hotspot sebanyak 1GB. Plan Next 30 pula berikan kuota 20GB, unlimited social dan kuota hotspot 2GB. Pelan terakhir adalah Next 35 yang berikan kuota 30GB, unlimited social, kuota hotspot 3GB dan panggilan tanpa had. Anda rasa berbaloi tak dua plan ni? Anda nak guna? Anda teringin tak nak guna pen stylus? Macam-macam anda boleh gunakan dengan pen stylus.
Tetapi, untuk dapatkan pen stylus yang betul, anda perlu tahu jenis pen stylus yang ada, pilih pen berdasarkan jenis peranti yang anda gunakan dan ketahui keperluan anda untuk milikinya. Perkara ini ada dikongsikan melalui artikel Ketahui Jenis dan Fungsi Pen Stylus. Dapatkan yang serasi dengan peranti anda di portal Saya Cincau BM. Anda boleh bacanya di sana. Baiklah, itu sahaja perkongsian saya untuk video minggu ini. Sekiranya anda mempunyai persoalan atau komen, sila nyatakan di bawah. Jika anda sukakan video ini, sila tekan like dan subscribe saluran YouTube Saya Cincau BM. Ikuti kami juga di Facebook, Twitter, Instagram dan TikTok. Saya Fatin Saya Cincau. Kita jumpa lagi. Bye!